segala hari. So alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi di sesi perkongsian santai tapi sampai santap untuk seri ketiga bersama dengan kita punya rakan yang kita bawa jauh daripada perantauan ni. Okay, Brother Muhammad bin Mos. Okay, so alhamdulillah kalau tengok kat situ pun tajuknya ialah IUM, Kangaroo dan Tanah Cina, Teladan Suri Suami. So apakah cerita di sebaliknya? Okay, so siapa yang dah masuk sebelum tadi tu mungkin dah dengar Cik Mat bercerita tentang tempoh-tempoh kuarantin di sana. Saya rasa saya lebih suka memberi sesi ni kepada Cik Mat lah untuk kita teruskan kan. Untuk kita teruskan untuk dengar cerita daripada rakan kita di sana. So kita tak payah risaulah sebab kita tak payah risaukan ada polis buat roadblock ke apa ke, sebab insya-Allah walaupun jauh di sana kita masih mampu lagi berkomunikasi, Cik Mat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, minum air dulu. Alright, sebab lepas ni nak cerita panjang. Sebab saya pun dah receive email daripada Cik Mat. Dia dah buat siap dah PowerPoint punya presentation. Saya rasa banyak cerita yang dia nak kongsikan. Jadi orang kata selalu kita nak tuntut ilmu tu sampai ke negara China kan. Tapi macam Cik Mat ni dia singgah sekejap dekat Australia. So maknanya cerita dia tu panjang lah. Okay, so insyaAllah saya rasa tak nak melengahkan masa lagi. Pada rakan-rakan semua, jom kita mendengar perkongsian daripada sahabat kita yang hebat ni. So apa yang dia boleh kongsikan dengan kita sepanjang pengalaman dia berada di perantauan. Okay, terima kasih, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajahau, Hoji Bujien. Hoji Bujien ni lama dah tak jumpa. Kejio Bulai Gongzuo, dah lama dah saya tak kerja ni. Jadi terima kasih pihak atas jemputan PMA untuk sesi perkongsian kita pada petang ini. Saya bukanlah yang saya rasa yang terbaik untuk share dan berkata-kata, tetapi insyaAllah dengan pengalaman yang ada, sedikit pengalaman semasa unpaid leave ni di luar negara, saya akan kongsikan untuk manfaat sahabat-sahabat di PMA dan juga warga IUM. Sebenarnya saya juga amat bersyukur dan berterima kasih menjadi sebahagian daripada alumni dan kaki tangan IUM, kerana apa yang ada pada saya pada hari ini sebenarnya adalah hasil didikan, pembelajaran dan pengalaman selama berada lebih kurang 15-20 tahun di UIA. Sebab itu saya amat berbesar hati dan untuk menerima jemputan ini. Jadi kalau untuk sebab saya dah lama tinggalkan IUM, Taman Ilmu dan Budi. Jadi untuk yang baru-baru berkenalan dengan saya tu, mungkin ada yang tak kenal. Saya ada sediakan sedikit slide. Di antara lainnya, mungkin boleh share sikit slide ni. Saya tak nampak. Okey, sekejap Saya ni dah berumur. Agak-agak dah berumur jugalah. Okey, boleh nampak Cik Mat? Boleh. Okey, teruskan. Next slide. Okey. Saya sekarang ni 46 tahun, baru 2-3 hari lepas meraihkan ulang tahun 14 Februari lepas, beberapa hari lepas, dan saya rasa hadiah yang paling bermakna pada diri saya berjaya mengelilingi satu rekod sebenarnya, mengelilingi Taiwan dalam tempoh 96 jam sejauh 1,100 km kayuhan tanpa tidur. Jadi kahwin setakat ni 3 orang anak. Saya berkhidmat di IUM sejak tahun 2000. Sekarang ni 2021 lah. Tolak 5 tahun unpaid leave sekarang ni. Jadi lebih kurang 15 tahun berkhidmat, dan sekarang ni saya masih lagi pegawai L lah, pegawai undang-undang. Jadi antara pencapaian saya seperti yang dalam slide ni, sebahagian pencapaian saya just untuk kita share lah. Bukan saya nak kata saya yang terbaik untuk dari segi perkhidmatan, saya pernah terima Quality Administrative Staff Award 2013. Saya juga adalah pemegang Malaysia Book of Record First Motorized Paraglider Cross the Sea. Untuk belia, saya mendapat anugerah di Kementerian Belia dan Sukan Youth Role Model Award pada tahun 2000. Dan di 2 negara, tempat keempat percubaan saya dalam kategori veteran, Taiwan Breeze Ironman untuk acara sprint, berenang, berlari dan berbasikal.
Dan baru-baru ni saya di kedudukan 50 teratas lah dalam kayuhan pendakian gunung, kayuhan 3 gunung sejauh lebih daripada 100 km. 2021 baru ni saya mengelilingi Taiwan dalam masa kurang daripada 100 jam yang merupakan rekod sebenarnya. Kebanyakan yang pernah melalui package dan sebagainya antara 7 hingga 12 hari. Tapi saya bersama rakan-rakan berjaya mengelilingi Taiwan dalam masa yang amat singkat, tanpa tidur dan sebagainya, dalam masa yang 4 hari saja, 96 jam. Dan beberapa bulan yang lepas saya mengelilingi mengayuh ke puncak tertinggi di Taiwan setinggi 3,275. Kalau Gunung Tahan ni lebih kurang 2,000 je. Jadi boleh bayangkan kita mengayuh 1,5 kali ganda Gunung Tahan di Malaysia. Dan 1,100 kilometer ni, kalau daripada Bukit Kayu Hitam sampai ke Johor Bahru lebih kurang 800 km saja, dan kayuhan baru ini adalah 1,100 km. Dan saya juga bertuah berada di luar negara ni. Pada tahun 2018 saya dianugerahkan menerima beasiswa penuh pengajian Mandarin oleh kerajaan Taiwan selama setahun dengan beasiswa sebanyak 25,000 NT sebulan untuk pengajian selama setahun. Jadi peluang-peluang yang ada ni saya rasa bukan semua yang dapat, dan kita kena berusaha untuk mendapatkan peluang-peluang yang ada. Jadi saya bermula, next slide sila. Bermulanya kehidupan saya sebagai house husband. Tengoklah house husband tu dalam slide saya. Ni gambar saya yang lama semasa saya berada di Perth, Australia. Saya di Perth, Australia selama setahun, selama setahun, lebih kurang setahun. Dan selepas tu dipindahkan, isteri dipindahkan ke Taiwan disebabkan pejabat pelancongan di Perth ditutup oleh kerajaan Malaysia. Jadi pada saya bermula penghijrahan saya unpaid leave pada Ogos 2016, dan dari situ bermulalah kehidupan saya untuk sebagai full time house husband. Satunya kita tak tahu suasana di luar negara, duduk bersama keluarga, dan maklumat kadang-kadang kita tak cuba, kita tak tahu. Dan sebagai suami sebenarnya saya kadang-kadang kita kena mengalah, sebab saya tahu isteri juga mempunyai cita-cita dalam kerjaya. Jadi sebelum saya berhijrah, kami di offer diminta isteri diarahkan bertugas di Australia. Sebenarnya sebelum tu, beberapa tahun sebelum tu pun kami, isteri telah diminta untuk bertugas di luar negara, Jepun dan juga Indonesia. Tapi waktu tu saya rasa tak ready lagi, sebab banyak lagi dari segi anak-anak, kerjaya saya juga. Sehinggalah satu detik saya rasa saya kena beri peluang kepada isteri juga untuk berjaya di dalam kerjayanya. Jadi saya rasa juga adalah merupakan satu pengorbanan saya terhadap isteri dan keluarga. Sebab bila bertukar daripada kerjaya ni, tanpa kerjaya ni, sekarang ni duit poket dah tak ada, dan saya bergantung sepenuhnya kepada hasil titik peluh dan juga sedikit imbuhan daripada isteri. Jadi dekat situ saya rasa agak mencabarlah kita sebagai suami kalau tak ada pendapatan sendiri, anak-anak. Kadang-kadang kita rasa berdasarkan pengalaman sahabat-sahabat yang telah berkhidmat, house husband ni, bila tak ada ni, kita kadang-kadang anak-anak dan sebagainya akan terasa sedikit lah, kita, kenapa kita tak bekerja, kenapa ayah tak bekerja, kenapa ibu yang bekerja. Dan ini bukan sesuatu yang biasa lah. Even bila kita berada di luar negara, orang tanya buat apa, tak ada kerja, macam mana survive, isteri survive. Dan satu yang diorang rasa pelik lah. Jadi bagi saya kehidupan sebagai house husband ni bukan mudah lah. Kalau nak jadi isteri ni bukan mudah.
Kalau ada 10 tangan atas bawah kiri kanan tu, tu yang terbaiknya. Sebab bermula daripada sebab bila house husband ni, sebab isteri agak sibuk dengan urusan kerja dan kadang-kadang outstation 3 ke 4 hari, dan kita lah sebagai suami yang menguruskan anak-anak dari awal pagi hinggalah mereka tidur. Jadi kita masuklah urusan pengurusan dan kebersihan rumah, mencuci pakaian, mengemas pinggan, mencuci dapur dan sebagainya. Dan juga penyediaan makan minum anak-anak dan keluarga lah. Sebab kebiasaannya isteri kalau bekerja, outstation dan sebagainya balik lewat malam. Jadi kalau rutinnya dari pagi, apa yang saya lakukan kalau waktu pagi ni, selepas saja subuh, akan kejutkan anak-anak untuk solat dan sebagainya, sediakan breakfast. Ni pun mencabar juga sebenarnya, menyediakan makan minum anak-anak ni. Selepas anak-anak breakfast, hantar ke sekolah, dan di situlah baru saya memulakan tugasan saya di rumah untuk mengemas dan sebagainya. Dan selepas tu barulah saya mulakan dengan aktiviti saya, sama ada untuk riadah, sama ada untuk ke kelas, sehinggalah jam 3 ke 4 petang saya ambil anak balik ke sekolah dan menyediakan untuk makan malam, dia makan malam hingga malam. Dan pada malamnya pun tanggungjawab diteruskan untuk pendidikan anak-anak, untuk buat homework dan sebagainya, pengajian Al-Quran, penyisian rohani. Jadi kalau pengalaman saya di Australia dulu, sebab saya ni tak boleh duduk di rumah, saya akan nak bergerak. Kalau duduk di rumah ni saya letih. Saya lagi letih berada di rumah daripada saya beraktiviti di luar. Jadi saya akan mencari apa yang saya boleh buat. Kalau di Australia dulu, di Perth dulu, saya mengambil kelas, saya mengambil kelas sebab niat saya dulu waktu di Perth, saya akan sambung master degree di Perth di Australia. Sebab peluang lagi banyak di sana untuk kita pengajian dan di institusi yang terbaik lah. Jadi untuk 6 bulan pertama saya ambil pengajian bahasa Inggeris di Kennington, sebab saya rasa kalau dari segi bahasa kita boleh very fluent in language, saya rasa lagi mudah untuk kita meneruskan pengajian. Walaupun saya rasa setakat communicate ni mungkin tak ada masalah, tapi dalam penulisan dan sebagainya perlu pemantapan lagi lah kalau diri saya sendiri. Jadi maksudnya selepas saja saya hantar anak ke sekolah pada pagi, saya akan pergi ke kelas hingga petang, dan lepas tu saya akan ambil anak balik sekolah. Dan kebiasaan ni, jadual ni kita biasanya walaupun full time, kita boleh adjust ikut kesesuaian kita lah. Dia ada schedule dia yang kita boleh ambil. Jadi di Taiwan pun sama juga, saya mengambil pengajian language juga, pengajian language. Saya ambil bahasa Mandarin sebelum saya mendapat scholarship, atas pembiayaan sendiri. Selama lebih kurang, saya ingat setahun saya ambil pembelajaran sendiri Mandarin. Jadi selain daripada tu juga tugasan sebagai house husband ni agak mencabar sebenarnya, sebagai kita berada di luar ni sebagai macam mana saya kata, accompanying spouse ni untuk kerajaan, jadi penyediaan makan, minum, makanan lah biasanya untuk acara ataupun event. Dan biasanya bila di luar, khususnya di Australia dulu, boleh share next slide. Next slide Sheila. Kalau penyediaan sebab biasa bila kita di luar ni, khususnya bila kami di Australia dulu, dalam seminggu pasti akan menyediakan makanan, untuk acara rasmi ataupun tetamu datang di rumah. Bertandang secara rasmi daripada sahabat, daripada keluarga, sampailah ke VVIP yang datang bertandang ke rumah. Dan kita memang telah dipertanggungjawabkan untuk menyediakan at least kita sediakan makan minum untuk tetamu yang hadir lah. Kalau tengok dekat gambar yang slide yang pertama tu, kalau saya di Taiwan ni, saya rasa Cik Rostam lah. Saya rasa kami baru pindah dalam seminggu di Taiwan ni. Cik Rostam bersama rombongan Tukan dulu datang bertandang ke rumah. Ni rombongan yang pertama lah kalau di Taiwan.
Kalau di Australia ni memang setiap minggu adalah rutin kami lah untuk menerima tetamu dan penyediaan makanan, sebab di Australia ni sangat aktif. Dan selain daripada tu juga kalau ada event-event tetamu datang, contohnya pada bulan puasa, kalau di Australia dulu di Perth, saya akan menyediakan bubur lambuk lah hampir setiap hari, ya. Jadi untuk tetamu, kebiasaan ni dia expect kita, kalau contohnya di Taiwan ni ataupun even di Australia, dia expect kita menyediakan, dia nak taste the taste of Malaysian, ya, the taste of kita punya dishes ni. Jadi kebiasaannya kalau di menu-menu yang saya memang belajar, ya, sebelum saya pergi lagi posting dan juga belajar daripada YouTube. Sekarang ni mudah kita tengok resipi-resipi masak, kita Google je kita dah boleh dapat. Jadi contohnya yang menu yang biasa saya buat, kalau makanan ni saya rasa dah boleh jadi fingertip lah, boleh buka catering lepas ni. Contoh nasi hujan panas, nasi tomato, nasi Arab, tu yang biasa kita buat. Dan biasa-biasanya rempah ni ambil dari Malaysia lah. Dan pastinya sebagai orang Sarawak, saya akan menyediakan laksa Sarawak, ya. Kalau nak taste laksa Sarawak, boleh datang ke rumah. Selain daripada tu, kuih muih pun terpaksa. Kalau di Taiwan ni kita memang susah nak dapat, ya. Memang kuih muih yang ala Malaysia ni, sebab komuniti Melayu sangat sikit. Kalau Melayu yang ada di Taiwan ni, kalau keluarga tak sampai 10 keluarga Melayu, dan komuniti Melayu ni kurang daripada 150 orang. Ya, kalau total satu Taiwan ni. Jadi nak dapatkan makanan taste Melayu ni memang tak ada lah. Dan tak ada restoran halal dari Malaysia di Taiwan. Satu pun tak ada, cuma satu je yang baru buka tahun lepas, ya. Jadi yang Malaysian, Muslim owned Malaysian restoran cuma ada satu di Taiwan. Berbanding di Australia kita tak ada masalah. Baling batu akan kena orang Malaysia kalau di Perth tu. Ramai sangat pelancong kita dan juga orang Malaysia yang menetap di Australia. Jadi itu mungkin tak ada masalah dari segi makanan, kita nak order dan sebagainya. Jadi next slide. Jadi bila berada di luar negara, sebenarnya bagi saya lah, ya, pengalaman saya, kita membawa satu tanggungjawab yang besar, ya. Kita menjadi kita membawa imej negara, dan apa yang kita lakukan, sama ada yang baik atau yang tak baik, ya, akan reflect kita sebagai seorang warga Malaysia secara langsung ataupun tak langsung. Dan kebiasaannya dia orang akan tanya, you ni warga negara mana? Nisha Naliren, dia kan, kalau Cina ni tanya Nisha Naliren, dia kata kamu ni orang mana? Biasanya kalau Malaysia ni dia akan sebab Malaysia ni sama ada dia akan tengok kita sebagai orang Indonesia, orang Filipin ataupun orang Vietnam. Dia sebab di Taiwan ni ramai ni, kalau Muslim ni sangat sedikit lah. Kalau Malaysia ni, itulah jumlah tadi, kalau Malaysia, Malay Muslim kurang daripada 150 orang lah termasuk pelajar. Tetapi kalau bangsa Cina Tionghoa Malaysia yang diorang panggil Puaren ni lebih kurang, kalau pelajar saja, pelajar Malaysia di Taiwan lebih kurang hampir 200,000 antara jumlah yang paling ramai pelajar, ya. Jadi ada beberapa sebab kenapa pelajar-pelajar Malaysia, pelajar-pelajar Malaysia dia nak belajar di Taiwan. Antaranya sebab dari segi kos, dari segi bahasa dan sebagainya, lagi mudah untuk diorang. Lagipun Taiwan ni lebih kurang 5 jam, ya, dari Malaysia. Jadi walaupun hanya sebagai accompanying spouse, pelibatan bagi saya, kita perlu terlibat dalam aktiviti perwakilan Malaysia di luar negara. Sebab walaupun tidak wajib, tetapi itu memberi pengalaman yang saya rasa sangat berharga. Kalau kita tak pergi pun sebagai accompanying spouse, tak ada orang yang akan halang dengan pelbagai alasan. Kita mengendalikan anak di rumah, ada urusan lain, tetapi yang bekerja tu wajib. Tetapi saya ambil peluang bila berada di luar ni untuk terlibat, sebab melalui penglibatan kita di dalam aktiviti perwakilan ataupun daripada kerajaan Malaysia secara rasmi atau tak rasmi, kita kenal ramai orang dan kita dapat bertukar-tukar maklumat, pengalaman dan sebagainya.
Jadi bila orang bila orang mengenali kita ni, banyak yang kita boleh belajar daripada orang-orang ni lah, orang yang kita kenali. Dan kalau ada masalah pun biasanya setakat ni saya tak hadapi masalah lah sepanjang saya berada di luar negara. Dan satu lagi yang saya tekankan bila berada ni, kita membawa imej sebagai alumni staff IUM ni. Memang kalau di mana-mana pun kalau orang kenal kita sebagai alumni ataupun staff IUM, paling tidaknya dia orang akan tolak kita untuk baca doa. Yang tu kena prepare. Jadi alhamdulillah saya even sebelum saya pergi, saya rasa saya berhijrah dulu ke Australia, saya minta tolong Ustaz Ustaz siapa nama Ustaz kita, Ustaz Suki kita, untuk buat doa di dalam bahasa Inggeris, doa dalam bahasa Inggeris. Sebab saya tahu bila di luar orang akan expect kita untuk bacaan doa, untuk mengimamkan solat tarawih, tazkirah, dan pelbagai lagi lah untuk apa-apa yang acara aktiviti keagamaan dan sebagainya. Jadi sama ada kita nak tak nak, kita tengok di belakang, kiri kanan tak ada orang. Jadi kita lah terpaksa yang ke depan. Jadi di situlah kita, kalau saya tak berapa pandai, tapi saya ambil peluang bila orang bagi kepercayaan kepada kita, masyarakat, komuniti bagi peluang kepada kita, di situlah kita belajar sebenarnya. Silap tak apa, yang penting kita buat dulu baru kita tahu. Jadi situlah saya belajar, cuma khutbah Jumaat tu belum sampai khutbah Jumaat, kena berguru dengan ustaz-ustaz di UIA lagi. Jadi next slide. Jadi kalau pembelajaran kita bila kita berada di luar, macam saya share tadi, kita boleh memperkenal budaya dan bahasa Malaysia kita. Contohnya bila di Australia dulu saya dijemput sekolah-sekolah, beberapa sekolah di Australia untuk memperkenalkan bahasa Malaysia. Dan kalau dalam gambar tu saya buat sharing session kepada pelajar-pelajar sekolah, penceritaan dalam bahasa Melayu. Dan kita explain bahasa Melayu ni apa, orang Malaysia di mana, kedudukan kita di dalam map di mana. Sebab ada yang tak tahu, lagipun pelajar-pelajar sekolah rendah je. Dan selain daripada tu, saya ambil peluang bila berada di luar untuk memperkenal dan belajar budaya kita. Kalau di Malaysia mungkin kita rasa terlalu kondusif, kita rasa complacent, kita tak nak tahu budaya kita. Jadi bila di luar kita rasa malu kalau kita tak tahu. Jadi nak tak nak kita ambil peluang. Contohnya baru-baru ni ke Kompang ni, kalau ikut ni Kompang ni kita punya budaya, Jadi saya terpaksa belajar Kompang ni melalui bangsa Cina yang berada di Taiwan. Jadi yang penting kita belajar, dan untuk kita buat persembahan dan sebagainya daripada kumpulan-kumpulan yang ada di sini lah. Dan semua yang ada pun nak belajar Kompang, budaya Malaysia. Jadi bagi saya, kalau orang bangsa lain sanggup mempelajari bangsa, budaya dan adat kita, kenapa tidak kita sendiri yang tahu? Dan kalau tak tahu, kita ambil peluang untuk belajar. Sama juga kalau aktiviti kebudayaan, contohnya joget, kita tak pernah berjoget, tapi terpaksa bila berada di luar kita ambil peluang untuk belajar. Sebab kadang-kadang kena buat persembahan dan sebagainya. Dan untuk anak-anak pun sama juga, saya dedahkan dia orang dari segi budaya Melayu kita, dari segi aspek kesenian, sebab kalau tak belajar dari umur yang muda, kalau dah balik Malaysia memang peluang nak belajar dengan kesibukan kita memang tak ada lah, susah, cabaran dari segi kekangan masa dan sebagainya. Selain daripada tu, kita memperkenalkan bila dari kita dengan bangsa lain, kita memperkenalkan dari segi makanan Malaysia ni macam mana, pedasnya macam mana, jadi itu salah satulah bagaimana saya memperkenalkan budaya kita kepada bangsa lain di luar sana. Next slide. Selain daripada tu, kalau kita indahnya kepelbagaian bangsa dan budaya ni, kalau kita nak tahu budaya orang luar,
kita pun kena mengenali masyarakat, ya, surrounding kita, masyarakat dan jiran tetangga. Dan contohnya paling dekat untuk bertegur siapa tu saya rasa amat penting lah. Kalau kita tak kenal, kalau kita dah 2-3 bulan baru nak bertegur, lambat, ya. Kalau kita nak mula, kita mula hari pertama kita berada di negara orang. Contohnya bila saya sampai ke Perth, ya, jiran first time saya tengok dia welcome dia bagi sebuku roti dengan satu flower, bouquet of flower, welcome to garden ni, rumah tu, jiran depan. Jadi saya cepat-cepat next day tu, bila dia bagi thanks dan sebagainya, next day tu kita buat just jamuan tea. Walaupun kita tak well prepared, kita terus buat jamuan tea, jemput jiran-jiran surrounding kita, walaupun bangsa lain, Mak Saleh ni dia datang. Cuma kita tanya dia nak prepare apa, dia orang pun akan tanya kita, you nak apa, ya. Yang situ pun kita kadang-kadang kita belajar. Kalau Mak Saleh ni kalau di Australia dulu, kalau even saya rasa di sini pun sama juga di Taiwan, bila dia nak berkunjung ke rumah kita, dia akan tanya kita, nak bawa apa, contohnya kan, nak bawa kek ke, nak bawa buah ke. Kalau dia orang ni, Mak Saleh ni, kalau kita kata tak perlu, kita ni berlapis orang Melayu ni, kalau kita kata tak perlulah, kita dah sedia makanan, dia akan datang memang tak ada. Jadi kadang-kadang bila kita dah tahu, as you wish lah. Kalau kita kata kita tak ada, kalau nak bawa buah, most welcome untuk bawa fruits dan sebagainya. Yang tu dia very straightforward, ya. Kalau Melayu kita biasa berlapis. Kalau budaya luar ni, kongkong kita tahu dia ni straightforward. Kalau no is no, ya. Dari segi kalau kita janji dan sebagainya, dia tak ada konsep dia insya-Allah tapi kita tak datang, ya. Kalau Mak Saleh ni, kalau kita datang dia akan tunggu, ya. Dari pukul 9 lah time kita, ya. Jadi kalau di Malaysia juga, ya, kita menghormati perayaan dan amalan bangsa lain. Saya di Malaysia, saya tak pernah pergi Deepavali, ya. Saya tak pernah pergi acara Deepavali, pergi Christmas, ya. Kalau ada pun Chinese New Year, ada kawan-kawan Cina di Malaysia. Tapi bila berada di luar negara, kita berpeluang untuk mengenali bangsa lain dan kita mendapat jemputan daripada kawan-kawan, sebab ada kawan-kawan Malaysia yang di sini, ada yang memang merayakan Tahun Baru Cina, yang kita pergi ke tempat dia orang. Dan kita pun share lah, ya. Kita confirm, kita tahu apa amalan dia orang, budaya dia orang. Dekat situ ni lah. Tapi provided that sebelum tu kita hendak mengenali dia orang, ya. Sama juga bila saya nyatakan tadi, bila kita bertukar makanan, bertukar hadiah dan sebagainya, itu salah satu saya rasa macam mana kita memperkenalkan dan kita mempelajari budaya orang luar, ya. Dan saya berpeluang kalau di Taiwan ni, pengurusan jenazah, ya. Di Taiwan ni dia sedikit berbeza, ya, mazhab, ya, dari segi mazhab dan amalan, ya. Pengurusan jenazah sangat simple, ya. Saya pergi di gunung-gunung ni, di bukit-bukit, kalau kubur-kubur yang di kawasan Nirwana ke, dinilai tu. Kalau di sini macam tu lah juga, ya. Kalau kubur-kubur, kita ingat kubur non-Muslim, rupanya kubur orang Islam pun terletak di bukit-bukit, ya. Di kawasan bukit, di kawasan pegunungan dan sebagainya. Dan pengurusan sangat simple, dalam masa 10 minit selesai. Dia tak ada talqin, tak ada apa, baca doa, masuk liang lahat dan sebagainya. Jadi kalau pengalaman saya, sebab Muslim di sini sangat sedikit, ya, kurang daripada 400,000, ya. Muslim di Taiwan ni kurang daripada 400,000 dan kebanyakannya adalah pendatang daripada ni lah, kalau dari Indonesia, dari India, dari Pakistan yang ada di Taiwan ni. Jadi kalau Taiwan tu sendiri population dia yang Muslim ni sangat sedikit. Kalau di luar Taipei ni sangat susah kita cari, ya. Kalau di luar bandaraya Taipei, Kaohsiung, Taichung dan sebagainya, sangat sedikit orang Muslim. Dan untuk dapatkan bekalan makanan halal tu pun susah lah, ya. Jadi dari situ kita ni lah tahu macam mana pengurusan jenazah dia, kenapa dia macam tu, ya. Dan kos pengurusan jenazah ni kalau dia sama juga, saya rasa kalau bangsa Cina di Malaysia, kalau untuk menguruskan jenazah ni memang memerlukan kos yang tinggi, ya. Untuk satu jenazah kalau di sini kita hendaklah kumpul duit lebih kurang dalam 30,000 lah. Sebelum kita mati ada 30,000. Kalau kat sini lebih kurang 200,000 NT, ya. Kalau nak meninggal tu kena ada 200,000 NT.
Jadi untuk pengurusan pengumuman dan sebagainya sampailah ke tanah kubur ya. Walau bagaimanapun dia ada NGO dan juga masjid yang membantu kalau kita dari segi kalau contohnya pelajar yang meninggal ya yang tak boleh dibawa balik ke negara dia, dia ada NGO sahabat-sahabat dia yang bantu dan juga pihak masjid. Tetapi kos lebih kurang tu lah dan lebih kurang dalam 20,000 ke 30,000 Malaysia. Dan satu aspek yang saya rasa saya kena share juga ya mengenai kejujuran tanpa batasan agama ya. Jadi bila berada di luar ni saya rasa walaupun bukan duduk di negara Islam sama juga di kedua-dua sebab suasananya berbeza, di Australia lain, di Taiwan lain ya, perbezaan. Tetapi kejujuran tu saya rasa aspek penting bila berada di luar, kita melihat kejujuran dia. Next slide sila. Okey, ni kejujuran keramahan ya yang tidak mengenal bangsa. Kalau tengok satu slide yang pertama tu, gambar yang pertama tu, kalau tengok orang jual pisang dekat situ buah-buahan dia, satu perkara biasa di luar di Taipei di kawasan-kawasan luar Taipei, dia letak macam tu je. Dia akan letak satu kon duit kat situ, kotak duit tu, dia letak tanda dekat pisang tu berapa harga. Kalau kita beli pisang tu, kita letak duit dah ada tanda harga tu, kita letaklah dalam dia punya kotak duit tu. Tak ada orang jaga pun. Kalau kita nak ambil pun tak ada orang nak kisahlah. Dan bukannya murah, kalau katakan seikat pisang tu lebih kurang RM20 Malaysia. RM10, RM20 Malaysia. Jadi dekat situ bagaimana dia mempercayai. Dan saya sendiri pun pengalaman saya dan juga kawan-kawan saya sendiri ya, 3-4 kali saya rasa 4 kali saya tercicir saya punya handphone, saya punya beg duit dan juga saya punya pasport di Taiwan ni. Dan alhamdulillah dia tak akan hilang. Sama ada you akan dipanggil polis untuk ambil di balai polis ataupun orang akan call balik untuk serahkan datang di rumah untuk serahkan kalau dia jumpa ada address kita dekat situ. Jadi just for example recently saya ke zoo Perth Zoo, ada acara di Perth Zoo. Saya tertinggal saya punya sunglasses ya. Nak kata mahal ni is not about the price. Bila saya bagi tahu saya tercicir saya punya sunglass lebih kurang 1 jam lebih saya perasan dan pihak pengurusan di zoo walaupun orang ramai tu dia kontak dia punya maklum balas ni daripada ni selepas dalam masa 2 jam dia kata dia telah jumpa saya punya sunglass, sila ambil di visitor center. Sama juga saya tercicir saya punya beg duit ya. Ada duit di dalam tu walaupun tak banyak ya. Selepas saya rasa saya hilang dalam 2 jam ya. Saya ke masjid malam tu saya tercicir, saya tak tahu kat mana. Saya dihubungi pihak polis ya melalui pihak ni sebab sekarang ada IC dalam tu, dia tengok IC kita ni berbeza sikit. Dia terus hubungi pihak konsulat Malaysia di sini. Dia kata ada warga Malaysia hilang IC, sila ambil di balai polis sekian. Jadi dekat situ pun saya tak pasti sama ada kalau di Malaysia lah pengalaman saya kalau hilang sekejap untuk dapatkan balik mungkin kita dapat tapi tak ada lagi isi duit dalam tu ya. Sama juga tercicir jam dan sebagainya. Jadi di Taiwan ni bukan budaya dia untuk ambil barang. Kalau kita tertinggalnya, saya teringat saya tertinggal saya punya beg duit dan juga saya punya handphone di shopping mall ya. Selepas saya membeli belah, saya beli, kita asyik membeli ni sampai malam baru perasan mana saya punya handphone dengan ni sebab beli handphone baru. Tertinggal malam baru saya perasan pukul 8 malam. Saya pergi dekat situ, beg tu masih di situ. Orang tak usik pun beg kita. Dan kalau orang usik pun dia akan hantar di balai polis. Jadi sama jugalah kalau saya biasa saya bila pergi ya, saya berbasikal di luar daripada di kawasan luar Taipei ni, tengoklah gambar tu. Ya, saya tersesat di kawasan perkampungan ya. Bila bertanya tengok buah cantik dan sebagainya, saya dijemput makan. Bolehlah makan strawberry free, limau free dan sebagainya. Dan ada satu ketika saya tersesat ya, tersesat di luar dan dia orang sanggup guide kita, bawa kita ke jalan besar lebih kurang dalam 10-15 kilo ya, 15 kilometer. Yang gambar yang kedua contohnya ni yang makcik ni, saya bagi tahu dia punya jagung sedap jualan ni. Saya dapat bekalan jagung untuk perjalanan, dapat tambahan 2 lagi free. Beli 1 2 free. Sebab kita kalau kita boleh berbicara dalam
bahasa dia orang lebih sayang, ya, lagi suka dia orang dengan kita. Sebab tu bagi saya, bila kita menguasai bahasa ni, kita can be part of the community. Jadi sebab tu saya rasa kelebihan saya bila saya mempelajari bahasa Mandarin di sini, saya boleh explore satu Taiwan lah. Alhamdulillah, saya rasa saya tak ada masalah. Dan keramahan di sini, walaupun dia orang tegas, polis di sini amat tegas. Polis di Australia sangat tegas. Tetapi kalau kita be nice to them, ya, boleh tengok dari segi keramahan dia. Ni yang gambar di bawah ni ketua polis sewaktu saya berada di Perth ni. Kita jumpa apa nama? Ada ni lah, ada aktiviti dan sebagainya, dia mesra dengan kita, ya, walau bagaimanapun ketegasan dia memang ada limit dia lah, ya, kita tak boleh menggunakan ketegasan dia untuk kepentingan kita. Sama juga di Taiwan, kalau kita buat silap, kita tak ada nak negotiate dan sebagainya, nak bincang-bincang tak ada, keluar saman dulu, cinta kat balai, ya, dia tak ada negotiate kalau kat sini. Sebab tu bila kita berada di luar negara ni, penguatkuasaan dia sangat ketat, ya. Kalau saya katakan di Taiwan ni sangat jarang kita dengar kes jenayah. Basikal saya letak dekat luar pun, di bawah rumah pun tak berkunci. Ya, kan 3 bulan pintu rumah kita dekat sini, pintu tak kunci, tak ada orang curi. Kalau kita keluar rumah pun. Sebab ada kawan saya tu dia balik Malaysia, dia tertinggal basikal dia di luar tempat stesen, ya. Di stesen terminal, ya, stesen terminal. Jadi selepas 3 bulan dia balik, basikal dia tak hilang, ada lagi dekat situ. Jadi boleh bayangkan kejujuran bila kita berada di negara-negara maju ni. Tetapi tak semualah, ya. Ada juga yang berlaku isolated, kalau saya bagi tahu isolated case lah, kes-kes yang hilang. Jadi kita, walaupun kita nampak kita rasa selamat, still kita perlu berhati-hati lah. Okay, next slide. Cik Mat, sebelum tu sebenarnya sesi kita ni format dia 40 minit sahaja perkongsian. Okay. Tapi tak apa, sebab seronok pula dengan Cik Mat bercerita, saya rasa mungkin kita boleh bagi masa kecederaan sikit lah Okay. Alright, insyaAllah. Okay. So, saya cepatkan sikit lah sebab sebenarnya saya banyak nak share. Saya dengar Cik Mat bercerita. Tak apa. Jadi, saya rasa bila di luar ni juga, ya, pengisian, sebab pengisian rohani, pengisian untuk pendidikan agama, pendidikan Islam untuk anak-anak penting, ya. Jadi dekat ni kita taklah mencari, ya. Jadi kalau anak-anak saya, kalau apa yang saya wajibkan biasa selepas solat berjemaah maghrib ni, bacaan Al-Quran wajib, ya. Memang kita kalau tak lama, kurang-kurang 5 minit kena belajar, ya. Sebab ni peluang kita untuk mempelajari dalam usia yang muda. Dan anak-anak saya pun alhamdulillah, kalau setakat surah-surah ada yang hafal banyak jugalah, ya. Dan sampai sekarang pun pengajian Al-Quran anak saya masih lagi di Malaysia. Saya buat secara online, ya. Ustaz di Malaysia mengajar anak saya secara online mengaji. Sebab saya boleh mengajar tetapi nak betulkan bacaan saya bukan yang terbaik lah. Jadi saya dapatkan yang terbaik untuk anak-anak di sini. Jadi itu peluang yang ada untuk kita ni lah. Jadi aspek seterusnya, next, dakwah dan pengisian ilmiah, ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan juga di sini, ya, sepanjang di Taiwan dan juga di Australia ni, ya, untuk mencari sama ada kita pengisian untuk diri sendiri ataupun kita kepada yang lain. Terlibat dalam program-program dakwah, sharing macam mana kita buat dakwah, ya. Kalau di Australia dulu kita sanggup mencari, ya, ustaz-ustaz yang datang dari Malaysia banyak, ya, di Australia dulu untuk ceramah dan sebagainya. Kita jalan 40 km, 50 km hanya untuk mendengar ceramah. Di Taiwan ni pun kita ada terlibat dengan beberapa program dakwah lah, yang dan kebanyakan terdiri pada pelajar-pelajar PhD, master daripada Indonesia. Next, bagi saya 5 minit, ya. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Kita dah bagi masa kecederaan dah, tak ada masalah. Aktiviti basikal ni memang minat saya lah. Saya bukan ni lah sebagai pengisian masa lapang sebenarnya. Tapi bila sampai kita dah sampai satu momentum yang kita rasa kita boleh pergi jauh, saya teruskan jugalah. Sebab saya rasa itu merupakan satu kelebihan lah. Dan alhamdulillah melalui aktiviti berbasikal saya dapat mengeratkan ikatan seisi keluarga. Sebab bukan saya sahaja berbasikal, anak saya, isteri saya semuanya berbasikal, ya. Hujung minggu kadang-kadang saya khaskan untuk berbasikal bersama keluarga. Dan di situ kita mengenali inilah
untuk sembang-sembang dengan anak-anak dan sebagainya, kita merapatkan kita punya ukhuwah dan mendapat kenalan baru. Berbasikal ni saya kalau di Taiwan ni, sebab saya banyak berbasikal di Taiwan ni, di Australia setiap hari saya akan dapat feedback kawan-kawan baru lah, dan ramainya daripada Indonesia, daripada Filipina, daripada Vietnam dan juga daripada foreigner lah, daripada negara luar, contohnya daripada yang regular bersama saya kalau hari bekerja ni daripada Amerika, Taiwan dan juga ni lah kawan baik yang berbasikal bersama saya, dan peluang untuk mengenali budaya setempat. Dan bila berbasikal ni saya menguasai mempraktik penguasaan Mandarin. Sebab berada di luar kita hendak tanya ni apa ya, tempat ni ada apa, kita hendak berkomunikasi. Dan juga selain daripada tu kita kena tahu kalau basikal rosak kita nak cakap apa, tayar kita nak sebut apa, basikal ni nak sebut apa, di mana kedai ya. Selain tubuh badan ya. Macam saya share awal tadi, sihat tubuh badan ni saya rasa alhamdulillah saya tak ada sakit-sakit. Panjang tempoh dulu saya nak buat operation ya untuk lutut saya. Jadi bila saya berbasikal, saya rasa quite agresif latihan saya tak ada masalah lutut, tak ada masalah tulang belakang. Walaupun saya ada skru di belakang saya ni 4 masa saya buat penerbangan dulu. Alhamdulillah saya rasa saya tak sakit sekarang ni, jarang saya ada demam dan sebagainya. Dan saya hilang saya punya berat badan dalam tempoh 5 bulan daripada September tahun lepas sampai sekarang lebih kurang 15 kilo ya. Kalau siapa nak fit ni, siapa nak hilang tak perlu makan ubat-ubat, berbasikal saja boleh kurang 15 kilo dalam masa 5 bulan. Ya. Dan yang penting menjulang nama baik negara lah ya melalui aktiviti kita, sebab tak ramai yang betul-betul nak buat. Okay, next. Inilah ukhuwah melalui aktiviti berbasikal. Next. Taiwan Scholarship ni ya. Okey, sebagai permulaan tadi saya ada maklumkan ya, saya adalah salah seorang penerima Taiwan Scholarship ya, daripada ramai-ramai. Kalau setahun lebih kurang ada 40 tempat disediakan untuk Taiwan ni. Sebab kerajaan Taiwan ni adalah kerajaan yang kaya ya. Dia bagi kepada Malaysia lebih kurang 30 ke 40 daripada sijil sampailah ke PhD ya. Tu tak termasuk yang postgrad dan sebagainya ya. Jadi untuk scholarship ni tak ramai yang berminat ya, especially bangsa kita, bangsa Melayu kita, orang Islam kita, sebab dia takut dari segi makan. Sampai ke Taiwan ni nak makan apa? Ada tempat halal ke? Jadi limitation yang tu menyebabkan kadang-kadang orang kita takut ya. Tapi saya rasa tak ada masalah, gunakan peluang kalau berminat dalam bahasa Mandarin ni ya. Peluang tu ada, cuba mohon, setiap tahun dia ada sediakan. Kalau contohnya dalam gambar tu kita ada lebih kurang 40 penerima, saya antara 5 yang penerima yang inilah Bumi Putera yang menerima scholarship daripada kerajaan Taiwan. Jadi kena mohon ketat jugalah, tapi kalau kita tak cuba kita tak tahu ya. Saya ambil peluang belajar setahun di Taiwan University, National Taiwan of University lah, of Education ya. Next. Saya cepatkan ya. Okey, jadi cabaran ya untuk kita, okey ni riadah ibadah ya. Kalau kita ni biasa orang akan tanya saya, you berbasikal ni orang tanya ya, macam mana you solat, macam mana you makan ya. Macam saya bagi tahu, kalau kita solat ni kita ada niat, kita ada kekuatan, bukan mengira tempat ya. Di mana-mana pun kita boleh berhenti. Jadi kita laksanakan, yang penting kita bawalah ya, kita dalam keadaan bersih. Dan contohnya saya teringat ya, yang ni sejadah yang dibagi oleh wakil kerajaan Taiwan di Malaysia. Waktu saya sebelum kita posting dulu, kita buat courtesy call, dia bagi sejadah. Sampai sekarang ni sejadah ni saya lipat ni, saya guna di mana-mana aja. Saya akan bawa letak dalam poket ataupun letak dalam tul basikal, saya guna untuk solat. Jadi tengoklah kalau kita nak buat, tak ada alasan lah walaupun kita beriadah dan sebagainya. Dan satu, bila kita buat macam ni ya, contohnya kawan-kawan yang mungkin kurang sikit, dia nak solat, dia akan kadang-kadang kita berhenti dulu ya. Kawan kita nak solat, walaupun dia tak solat, dia akan berhenti dulu. Kita waktu solat kita berhenti, dia akan hormat kita. Jadi kalau dia dah tahu, sama juga, tak kira lah dia bangsa lain, foreigner ke, dia mat saleh ke, bila bersama kita, kita bagi tahu kita nak solat hari pertama, kedua, dan selepas tu dia dah tahu, dia akan hormat kita ya. Jadi waktu solat pun saya pernah ditanya ya, bila saya solat dia ni, seorang Taiwanese ni tanya,
you solat macam ni boleh ke cakap? Ya, dekat situ kita cerita pasal Islam ya. Kita pasal Islam dan sebagainya. Islam itu mudah ya. Next. Okey, cabaran bila berada di luar ni bahasa dan komunikasi lah. Makanan halal, pendidikan anak-anak, perubahan cuaca, itu antara ni lah. Saya rasa saya tak nak contoh panjang. Next. Okey. Okey, yang ni boleh saya rasa aktiviti ni UIA ya, UM boleh juga melaksanakan aktiviti MOS Tour ni sebagai salah satu produk pelancongan dan juga tarikan kepada suasana di UIA itu sendiri, di IUM itu sendiri. Jadi sukarelawan dilakukan ya, saya terlibat sebagai sukarelawan masjid ya. Dan sebelum kita buat MOS Tour ni, kita melalui latihan yang berkaitan lah. Kita buat biasanya pada setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Jadi untuk pelancong-pelancong asing, orang bukan Islam datang melihat masjid ni macam mana dan kita cerita masjid ni macam mana, apa fungsi dia, macam mana orang Islam melakukan ibadah, asas-asas rukun Islam ya. Dan saya tertarik ya bila saya jadi sukarelawan ni, ada pelancong dari Malaysia ya, Chinese dari Malaysia, dia datang ke Taiwan, dia melawat masjid. Saya tanya tak pernah pergi masjid ke? Dia kata dia duduk dalam kawasan PJ tu ada masjid tapi tak pernah ada peluang ya, hati dia tak terbuka. Macam mana nak tahu dekat ni dia dah duduk, lepas tu datang, oh macam ni Islam, dia kata. Baru dia tahu, dia berterima kasih. Islam ni macam mana, you dah share, Islam ni macam mana kita buat ibadah. Dan dekat situ pun dia minta tolong kita kawan-kawan tulis nama dia dalam bahasa Jawi dan sebagainya. Memang saya rasa tu pengalaman lah. Kita ada banyak peluang kita untuk berdakwah di Malaysia, kita tak gunakan sepenuhnya. Dan IUM saya rasa boleh menggunakan satu platform ni untuk menarik bangsa lain ya, yang bukan Islam untuk datang masjid tu apa fungsi ya, sebagai pelancongan dan juga sebagai dakwah kita, ibadah kita ya. Next. Okey, ni dakwah tour kita lah ya. Kita cerita salah seorang yang antara yang membantu kita ya, pelajar UIA ya, IUM graduate kita yang dulu ya, yang saya punya junior yang datang kembali ke Taiwan untuk membantu Taiwan tour ni ya, dari MOS tour ni. Next. Okey, kesimpulannya ya, dalam kehidupan kita ni di mana juga kita berada, kita hendaklah letakkan matlamat sasaran kita sebelum kita melakukan sesuatu. Sebab bila kita dah letakkan matlamat sasaran, kita berusaha, InsyaAllah ya, tak ada benda yang boleh menghalang kita kecuali kuasa Allah SWT je ya, kalau kita dah berusaha. Dan bila berada di luar ni, gunakan, ambil peluang dan kesempatan yang ada. Kalau saya di sini, saya boleh duduk kat rumah ya, kita makan ada, sekolah anak-anak disediakan, kita tak perlu fikir panjang ya, kita duduk ya, kita membina badan kat rumah. Jadi saya ambil peluang yang ada untuk mempelajari. Saya dah set sebelum sampai ke Taiwan, saya boleh fluent dalam bahasa Mandarin contohnya. Saya boleh mengelilingi Taiwan. Saya dah buat sebelum saya sampai di Taiwan lagi. Saya dah set awal-awal. Jadi bila sampai di sini, saya berusaha untuk mencapai sasaran tersebut. Ya. Dan kita hendaklah buat yang terbaik untuk jadi yang terbaik lah. Kalau tak terbaik di peringkat yang luar, at least di peringkat diri sendiri dan juga untuk keluarga lah. Dan sentiasa berfikiran positif. Dan selepas tu kita doa dan tawakal. InsyaAllah itu saja Sister Syamila. Terima kasih. Okay, saya stop sharing dulu. Alright, so Alhamdulillah, ya Allah banyaknya yang kita cerita-cerita yang menarik kita dengar daripada Cik Mat sebenarnya. So itulah untungnya bila orang ni berkelana keluar negara kan, dia kalau dia tak gunakan kesempatan yang ada tu umpama macam satu kerugian yang paling besar dalam hidup. So sebenarnya di mana kita berada, yang penting macam Cik Mat cakap tadi, kesimpulannya ialah apa-apa kena ada matlamat, kena ambil peluang apa saja yang ada. Okay, buat yang terbaik dalam apa saja yang kita lakukan, kena sentiasa positif. Tak kisahlah kita berada di negara mana ke, especially macam Taiwan dimonopoli oleh yang majoriti ialah golongan bahasa Cina kan. So kita cuba tunjukkan diri kita sebaik mungkin di sana dan cuba tempatkan diri kita di sana. Itu yang sebenarnya kita perlu buat bila berada di negara orang. Dan yang penting sekali ialah akhirnya doa dan tawakal kepada Allah SWT. So sebenarnya tak cukup sebenarnya masa yang ada ni, saya tak tahu memang tak cukup. Saya pun seronok mendengar cerita Cik Mat. So Alhamdulillah bagi pihak PMA Cik Mat, kami amat membesar hati. Okey, saya WhatsApp Cik Mat masa tu tengah maghrib tengah maghrib kan, baru balik daripada cycling punya training. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan, Cik Mat sendiri akan mencipta satu lagi Malaysia Book of Record Cik Mat hujung bulan ni. Okey, so dalam minggu depan. So kita sama-sama semua warga UAE kita doakan yang terbaik untuk Cik Mat. Kita harap Cik Mat berjaya dan rakan-rakan juga sama-sama berjaya untuk
membawa nama Malaysia dan juga membawa nama universiti kita, okay, di mata antarabangsa. So ada yang nak tanya soalan lah Cik Mat, tapi itulah masa sebenarnya dah melebihi daripada yang sepatutnya. So macam mana tu? Saya tak ada kerja, tak ada masalah pulang pada Tak ada kerja. So rakan-rakan macam mana? Saya rasa mungkin kita boleh ada tanya soalan. Okey. Mungkin kita boleh buka satu atau dua soalan lah kot, nak bertanya sendiri ataupun nak tanya dalam chat box, tak ada masalah. Okey. Saya nak tanya. Okey, Abang Mijat silakan. Okey. Sekejap untuk gambar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Alhamdulillah, sahabat. Okey, alhamdulillah. Dia pepatah Melayu jauh perjalanan luas pandangan kan. So alhamdulillah lah. So begini, sekarang ni di UIA kita telah draft ataupun formulate dipanggil Sejahtera Academic Framework. Yang mana dalam Sejahtera Academic Framework tu kita ada satu elemen iaitu bi'ah hasanah, yang mana kita mengharapkan pelajar-pelajar UIA mendapat kelebihan atau mendapat kelebihan ataupun pengalaman apabila berada dalam UIA, yang mana dalam UIA ini kita ada berbagai-bagai bangsa dan juga daripada negara yang berbeza. So bagaimana yang kita boleh laksanakan, maksudnya kita menghasilkan budaya menghormati, saling faham budaya masing-masing di dalam UIA seperti mana yang berada di Taiwan tu. Sebab saya rasa dari segi menghormati budaya ni bukan saja hendaklah bermula sebenarnya dari peringkat sekolah rendah lagi ya. Bukan saja bila kita dah berumur ya, masuk ke alam universiti memang payah kita nak terapkan ya sebenarnya. Sebab untuk kita menerapkan budaya positif sebenarnya di peringkat yang lebih rendah ya. Jadi sebagai contoh saya bagi tahu kalau kita di luar, contohnya macam di Australia, even di Taiwan ni sendiri ya, kalau anak-anak kita melakukan kesalahan ya terhadap parents ataupun sahabat, kalau kita tak seek apology parent akan marah, guru akan marah dari kecil lagi. Jadi itu dididik ya untuk say thank you dan semua, very basic ya, macam kita juga senyum, smile ya. Jadi saya rasa untuk pendidikan yang dari segi akhlak dan sebagainya sebenarnya bermula di peringkat yang lebih rendah lagi. Kalau di universiti mungkin kita boleh kita boleh buat ya, masih buat, dan saya rasa tak mustahil lah kita, kalau kita buat sebaiknya dia akan menjadilah insya-Allah. Sebab saya tengok dari segi pendidikan di sini lah, kalau satu lagi ya, kalau di sekolah anak-anak saya di sini, saya tak pernah jumpa pelajar yang merokok, pelajar yang bergaduh, pelajar yang masalah, kalau pelajar sekolah ni yang meniru dan sebagainya, sebab dididik dari sekolah rendah lagi. Plagiarize, kalau dari anak-anak sekolah darjah 1, darjah 2, kita tak boleh copy kawan-kawan punya, contohnya hasil tulisan dan sebagainya. Bukan dah di peringkat universiti, plagiarism ni dari sekolah rendah lagi ya. Dan dia orang ada mekanisme dia macam mana anak-anak dididik. Dan yang saya tertarik dari sini dari segi anak-anak ni, dia tak ada masalah sosial langsung. Kalau di Taiwan ni, setahu saya jarang sangat dengar ada kes budak membuli ataupun kes dadah dan sebagainya. Even merokok pun saya tak pernah jumpa pelajar merokok di sini. Dan kalau ada pun dia sangat tertutup ya. Jadi dalam masyarakat dia sendiri pun dah dididik sebenarnya. Jadi pendidikan dia bukan setakat dari rumah, yang penting di sekolah dan juga persekitaran dia. Jadi bila ni bercantum ya, jadi masyarakat tu kita jarang nampak vandalism, kes jenayah tak ada dan kita rasa selamat. Kalau di Taiwan ni, kalau jalanlah seorang diri pukul 2, pukul 3 pagi ya, jadi kita tak ada rasa kita takut ya, kita jarang sangat. Contohnya saya malam ni saya ada latihan malam, selepas 12 malam saya akan mulakan kayuhan 12 malam ni sampai tengah hari esok, dan saya tak takut jalan seorang. Saya lalu di kawasan luar bandar. Jadi saya rasa sangat selamat. Tak ada orang tahan kita di tengah jalan sebab saya tahu jenayah sangat kurang, tapi still kita berhati-hati. Itulah saya minta. Okey, ya Allah. Itulah kan betapa bagusnya kan. Jadi kita macam ni lah. Saya rasa untuk sesi soalan saya memang terpaksa tutup dahulu. Tapi saya rasa Cik Mat memang bersedia anytime untuk dihubungi. So macam cakap tadi tak ada kerja kan. Jadi kalau siapa nak PM tepi tu dipersilakanlah Cik Mat dengan izin.
Okay, so Terima kasih. Alhamdulillah, so terima kasih semua yang mendengar sesi kongsian pada petang ni. Memang betul saya tak nafikan banyak lagi yang kita boleh dapat berkongsi pengalaman daripada Cik Mat ni, tapi terpaksa berhenti di sini. Terima kasih banyak kepada kita punya tetamu jemputan, saudara makmur. Semoga sentiasa berusaha dan maju jaya dalam apa saja yang dilakukan. Semoga selamat di sana dan dapat kembali ke sini. Hujan emas di negara orang, hujan batu negeri sini, tetap negeri sendiri juga yang kita nak ya. Okay, so Alhamdulillah dari pihak PMA, kalau ada salah silap saya sepanjang mengendalikan sesi ini, saya minta maaf. Dan saya buka juga untuk rakan-rakan lain kalau ada yang berminat untuk berkongsi pengalaman, sebab kita tahu ada banyak unsung hero di sebaliknya banyak sangat rakan-rakan kita yang lebih maju di luar ataupun berjaya di luar tapi tak dapat nak share mungkin sebab tak ada platform. Jadi kalau ada rakan-rakan yang ingin berkongsi pengalaman, boleh je bagi tahu kepada kami tim-tim Exco PMA untuk sama-sama kita berkongsi kepada rakan-rakan lain supaya kita sama-sama dapat berjaya bersama-sama. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa klik attendance untuk pada yang baru join, tapi saya rasa dah pukul 4 dah. Okay, Cik Mat, terima kasih lagi sekali banyak-banyak. All the best untuk another record to be created ni So Alhamdulillah. So untuk yang lain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zajian, terima kasih Kak Zah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mak Mas.